Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada penonton dan pelajar Malaysia Gazette. Kita bersama langsung sekali lagi di pintu 2 Istana Negara bagi membawakan istiadat mengangkat sumpah jemaah kabinet baru yang akan berlangsung pada jam 2.30 petang nanti. Dan ketika ini telah kelihatan beberapa kenderaan timbalan menteri telah memasuki pintu 2 Istana Negara. Antaranya timbalan Menteri Luar Negeri antara yang telah kelihatan memasuki pintu 2 Istana Negara sebentar saja tadi. Dan terdahulu adalah Peguam Negara Datuk Tan Sri Idrus Harun telah pun memasuki Istana Negara bagi mengambil bahagian dan menyaksikan istiadat yang akan dilakukan di hadapan Yang di-Tuan Agong Al-Sultan Abdullah yang Atiddin Al-Mustafa Billah Shah di Istana Negara pada 2.30 petang ini. Itu yang dimaklumkan, dijadwalkan akan berlangsung pada jam 2.30 petang nanti. Baik, hari ini majlis mengangkat sumpah akan melibatkan 68 termasuk menteri dan timbalan menteri yang akan mengangkat sumpah di hadapan Yang di-Tuan Agong. Sepatutnya 69 kerana salah seorang daripadanya telah dijangkiti COVID-19 hari ini dan tidak dapat mengangkat sumpah, iaitu timbalan Menteri 2 Datuk Ahmad Alimin dan juga Ahli Parlimen Kimanis terpaksa menangguhkan mengangkat sumpahnya kerana masalah kesihatan beliau. Okey, majlis mengangkat sumpah hari ini susulan daripada pengumuman Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob pada minggu lalu berhubung senarai kabinet baru yang telah pun diperkenan oleh Yang di-Tuan Agong pada minggu lepas, dan antaranya adalah Menteri Perdagangan Antarabangsa dan Industri yang juga Menteri Kanan, iaitu Datuk Seri Muhammad Azmin Ali, dan timbalannya adalah Datuk Lim Ban Hong. Kemudian Kementerian Pertahanan, iaitu Menteri Kanannya adalah Datuk Seri Syamsuddin Tun Hussein dan timbalannya adalah Datuk Seri Ikmal Hisham Abdul Aziz. Kemudian Kementerian Kewangan, Menteri Kanannya adalah Datuk Seri Zafrul Tengku Abdul Aziz, timbalan Menteri 1 Muhammad Shah Abdullah dan timbalan Menteri 2 Tuan Haji Yamani Hafiz Musa. Kemudian Kementerian Kerja Raya, Menteri Kanannya adalah Datuk Seri Haji Fadilah Yusof dan timbalan menterinya adalah Datuk Arthur Joseph Kurup. Sementara itu Kementerian Pendidikan, Menteri Kanannya adalah Senator Datuk Dr. Muhammad Razif Jidin dan timbalannya Menteri 1 Senator Datuk Dr. Mah Hang Sun. Manakala timbalan Menteri 2 Datuk Muhammad Al-Amin tidak dapat mengangkat sumpah pada hari ini kerana beliau telah dijangkiti COVID-19. Kalau lihat di Jabatan Perdana Menteri di bahagian ekonomi, menterinya adalah Datuk Seri Muhammad Mustafa, timbalan menterinya adalah Edin Shazli Sis. Bagi Jabatan Perdana Menteri, tugas-tugas khas pula jabatan ini digalas oleh Datuk Dr. Abdul Latif Ahmad dan timbalan menterinya adalah Datuk Mastura Tan Sri Datuk Muhammad Yazid. Bagi Jabatan Perdana Menteri, Parlimen dan Undang-Undang, menterinya adalah Datuk Seri Dr. Haji Wan Junaidi Tuanku Jaafar dan timbalannya adalah timbalan menteri dan timbalan menterinya adalah Datuk Wira Hajah Mas Ermiati Samsudin. Kemudian Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, menterinya adalah Senator Tuan Idris Ahmad dan timbalan menterinya adalah Datuk Ahmad Marzuk Syahari. Bagi Hal Ehwal Sabah dan Sarawak, menterinya masih digalas oleh Datuk Seri Panglima Dr. Maximus John T. Ong Kili dan timbalan menterinya adalah Datuk Hajar Hanifah Hajar Taib. Bagi pengangkutan pula, menterinya adalah Datuk Seri Insinyur Dr. Wee Ka Siong dan timbalan menterinya adalah Datuk Henry Sum Agong. Bagi Kementerian Alam Sekitar, menterinya adalah Datuk Seri Tuan Ibrahim Tuan Man dan timbalannya
adalah Datuk Dr. Mansur Osman. Bagi Kementerian Sumber Manusia, menterinya adalah Datuk Seri Saravanan anak lelaki Murugan, dan timbalan menterinya adalah Datuk Haji Awang Hashim. Bagi Kementerian Wilayah Persekutuan, menterinya adalah Menteri Muka Baru iaitu Datuk Seri Syahidan Kasim. Dan timbalannya adalah Datuk Seri Jalaluddin Alias. Bagi Kementerian Wanita, Keluarga dan Masyarakat pula, menterinya masih kekal sebelum ini iaitu Datuk Seri Rina Harun, dan timbalan menterinya adalah Datuk Haji Siti Zailah Muhammad Yusof. Baik, hari ini kesemua 68 termasuk menteri dan timbalan menteri akan menggagap sumpah di hadapan Yang di-Pertuan Agong yang dijadualkan bermula jam 2.30 petang nanti. Turut dihadiri dalam istiadat ini adalah Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob. Kemudian kita ada Ketua Hakim Negara, kita ada Ketua Program Negara, dan Ketua Sekretariat Negara juga akan hadir bagi menyaksikan majlis dan istiadat pada petang ini. Baik, saya baca komen anda. Harap maaf, saya perlu ulas sedikit tentang apa yang berlaku pada hari ini. ZR, apa ni nama? Syafiq JDT. Menteri belum sampai lagi, yang tiba adalah timbalan menteri. Muhammad Yusri, kami rakyat Malaysia tak mahu bantuan banyak-banyak, kami mahukan RM30 saja untuk bantuan. Aish, cukupkan RM30? Hai botak, BKC kasih keluar esok, itu aja mampu cakap. Bantuan khas COVID pastinya mereka akan mendapat perhatian Perdana Menteri, dan sebelum ini dalam Majlis Kerja Tertinggi UMNO juga turut membangkitkan isu bantuan kepada rakyat, termasuklah BKC, BPN dan sebagainya. Dan kita harapkan ada perkembangan lah. Muhammad bin Abdul Jalil, jawatan tu semua akan dipersoalkan nanti. Betul tu. Kita harapkan mereka dapat menjalankan tugas dengan penuh amanah. Pastinya perlu mengambil kira nasib dan kesengsaraan rakyat ketika ini. Nana Ruto, insya-Allah. Kami pun tidak ada kepastian bilakah BKC akan disalurkan, adakah besok ataupun adakah minggu ini, kita pun tak tahu. Kita doakan semoga ada perkembangan dan berita baik untuk rakyat selepas terbentuknya kabinet pada hari ini. Kita doakan istiadat mengangkat sumpah pada petang ini berjalan dengan lancar, seterusnya dapat terus berkhidmat kepada rakyat. Kita tahu bantuan belum sampai lagi, iaitu bantuan khas COVID-19, dan pastinya rakyat masih menunggu-nunggu apakah bantuan-bantuan yang akan diperkenalkan oleh Pentadbiran Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob berbanding Kerajaan Perikatan Nasional yang ditadbir oleh Tan Sri Yassin sebelum ini. Macam kes mana keluarga yang dapat geran perhatian rakyat, mohon untuk dapat juga bantuan perhatian rakyat kepada ketua keluarga. Kita harapkan Perdana Menteri dapat membaca sedikit ulasan anda dan harap dapat perhatian daripada Perdana Menteri baru kita. Nur Fati, harap ada berita baik untuk rakyat esok, insya-Allah. Doa lah. Sama-sama kita doakan ada perubahan. Janganlah sama daripada Kerajaan Perikatan Nasional dan kepada kerajaan baru Keluarga Malaysia. Kita tengok apakah pengumuman baru yang akan diumumkan oleh Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob. Dan kita tahu semalam Perdana Menteri telah mengarahkan pentadbirannya agar kerajaan
tidak perlu menunggu bantuan, tidak perlu menunggu pembekalan vaksin yang lewat, kerana rakyat tidak boleh tunggu, dan nyawa tidak boleh tunggu. Sebaliknya kerajaan akan menumpukan kepada vaksin yang dibotolkan di Farman Niaga, dan saya kira bekalan vaksin boleh dipercepatkan, dan susulan itu kita perlu mencapai community herd menjelang Oktober nanti. Dan kalau ikut pada kenyataan Perdana Menteri semalam, sekurang-kurangnya 6 negeri kena mencapai 50% kadar imunisasi menjelang hujung September nanti, dan Sabah merupakan antara negeri yang paling rendah kadar imunisasinya, itu 37% kadar imunisasi berbanding negeri-negeri lain. Aldred Ryan Wilvian, COVID meningkat, bantuan perlu disalurkan secepat mungkin. Betul tu, saya tak nafikan. Rakyat terdesak, rakyat perlukan bantuan segera, bukannya perlu menunggu kerajaan dan sebagainya. Reban Kufam, betul tu, bantuan khas COVID BKC. Itu short form BKC. Ada yang tak faham lagi BKC itu bantuan khas COVID-19. Dan sepatutnya pada 16 Ogos lalu bantuan ini perlu disalurkan kepada rakyat. Namun memandangkan pentadbiran Kerajaan Perikatan Nasional telah pun rebah pada 16 Ogos lalu, maka bantuan itu terjejas sehingga kini. Dan perkara itu telah pun dimaklumkan oleh Ketua Pergerakan Pemuda UMNO, Datuk Dr. Ashraf Majdi, yang mahu pentadbiran Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob segera menyalurkan bantuan BKC kepada rakyat yang sangat-sangat terjejas ketika ini. Tidak boleh lagi menunggu sebulan, 2 bulan, tidak boleh menunggu lagi seminggu, kerana bantuan perlu disalurkan segera. Itu keluhan dan rintihan rakyat yang selalu saya baca, kerana Jamhuri Ramli, kita berdoa je semoga kabinet kali ini lebih baik, berjaya, insya-Allah. Kita doakan sama-sama agar kabinet yang akan dibentuk ini betul-betul bekerja untuk rakyat, betul-betul berkhidmat untuk rakyat, dan mendengar keluh kesah rakyat yang semakin terjejas akibat COVID-19. Marsal Sapri, Utama Rakyat, era Datuk Seri Najib. Kita harapkan era kerajaan hari ini juga senada dengan Datuk Seri Najib yang sangat-sangat perhatian kepada rakyat, perkenalkan bantuan yang lebih memenangkan ataupun boleh membela nasib rakyat. Okey, kenderaan dah pun kelihatan, beberapa kenderaan kelihatan masuki pintu 2 Istana Negara ketika ini. Saya kira inilah kenderaan membawa menteri dan timbalan menteri yang akan mengangkat sumpah pada petang ini di depan yang di Tanah Agong. Kai Kelantanis, rakyat perlukan bantuan untuk kelangsungan kehidupan harian, bukannya asyik-asyik pentingkan politik. Itulah sepatutnya dikala pandemik ini, kurang-kuranglah politik, kurang-kuranglah berpolemik, berebut jawatan dan sebagainya, kerana ia tidak mencerminkan kesungguhan pemimpin untuk membantu rakyat yang terkesan akibat COVID-19.
saya kira hampir 2 tahun rakyat sudah pun merana, malah lebih 3 bulan rakyat dipaksa duduk di rumah dengan perintah kawalan pergerakan diperketatkan sebelum ini. Dan ketika ini adalah pasal 1 Pelan Pemilihan Negara yang masih lagi dikategorikan fasa 1 di Selangor dan Kuala Lumpur dan Lembah Kelang. Jamhuri Ali doakan yang baik-baik kepada yang semua menteri-menteri yang telah dilantik oleh Kebawah-Duli Yang Maha Mulia. InsyaAllah kita doakan agar ada perkembangan yang bagus, perkembangan yang baik dan perubahan dalam keadaan yang segera, kerana ekonomi negara perlu dipulihkan selepas cepat yang mungkin, kerana negara perlu terus memacu ekonomi yang merudum akibat COVID-19 sebelum ini. Sahlan Sayuti, Bang Non dah sampai ke? Tak adalah. Dia bukannya sebagai daripada kabinet pada hari ini. Kalau dia dilantik sebagai menteri, mungkinlah dia akan sumpah hari ini. Naim Rashid, tak apa, kita baca komen-komen anda, kita raikan semua pandangan. No problem. Akak Yana Ibrahim, apa ni? Abang Ibrahim hidup. Dia hidup lagi, sihat lagi. Dan kita harapkan Datuk Seri Yana Ibrahim dapat menjadi ketua pembangkang yang progresif, aktif dan menyemak imbang pentadbiran kerajaan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob. Tugas pembangkang kena proaktif, perlu memastikan apa juga pembentangan, apa juga perbelanjaan negara terus dan tiada kompromi. Abdul Halim Ad, salam dari Kuching, Sarawak. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apa khabar orang Sarawak? Aiha Chen, 1 plus 31 plus 37 sebenarnya nombor 9. Apa guna nombor 9? Arif Adib, Abang Non dah sampai ke? Abang Non tak datang hari ni. Kalau ada saya beritahu orang. Syed Firdaus Syed Muhammad, Ahli Parlimen muka sama, perubahan apa yang diharapkan? Wallahu a'lam bissawab. Kami pun tak pastilah kenapa pemilihan ini melibatkan muka-muka sama dalam kerajaan Perikatan Nasional sebelum ini. Khadijah Jaafar, sekarang boleh lintas negeri? Rasanya belum lagi. Bagi pasal 1 tak boleh lagi. Mengikut pasal dan segala pelonggaran SOP juga akan dibuat dari semasa ke masa, bergantung kepada kadar vaksinasi dan juga kes di sesuatu lokaliti. Muhammad Yusri bersyukur sangat Tengku Zafruddin pilih Menteri Kewangan, bukan apek seorang tu. Sikit cakap duit tak ada. Macam-macam. Rakyat apa ni? Raja Laut 57 bukan menunggu BKC. Kami sebagai rakyat dah hampir kekurangan makanan dan duit simpanan yang ada. Itulah ahli politik selalu bila mahu politik, bila berkuasa sejak kerajaan apa ni? Ui, panjangnya. Apa yang saya boleh simpulkan, orang politik kena ambil maklumlah kesusahan rakyat, penderitaan rakyat, supaya jangan berulang perkara yang sama. Apatah lagi negara masih belum selesai berdepan dengan krisis ekonomi dan krisis kesihatan yang kita warisi sejak pentadbiran Kerajaan Pakatan Harapan. Okay, sebelah lagi kenderaan Timbalan Menteri kelihatan masuki Istana Negara, melambai ke arah petugas media. Kenderaan Lexus berwarna hitam bersama pasangannya, saya kira. Check 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aku nak pusing. Cuba ke belakang sikit. Okey. Okey.
Tak apa tinggi-tinggi lagi. Payung tinggi lagi. Paling tinggi lah, dia paling tinggi lagi. Ya. Tapi kereta timbalan menteri. Timbalan tak penting dah. Timbalan Menteri. Fuck it lah. Okey, kenderaan silih berganti masuk ke Istana Negara melalui pintu 2. Ada lagi kenderaan. Okey, sempat melambai ke arah petugas media. Dia kalau berikap masalah gelap tau. Okey, sebuah lagi kenderaan yang bawa timbalan menteri, Proton Perdana berwarna hitam. Lebih awal yang saya jangkakan, sebelum maknanya lebih awal, sejam lebih mereka telah masuki Istana Negara. Mungkin untuk sebelum istiadat diadakan, mereka perlu membuat calitan ujian saringan COVID-19 sebelum boleh proceed untuk istiadat mengangkat sumpah seperti mana yang berlaku sebelum ini. Saya kira banyak kenderaan yang bawa timbalan menteri sudah pun sampai di Istana Negara, satu demi persatu tiba di pintu 2. Gambar. Sebagai prosedur yang biasa, mereka perlu membuat ujian saringan di dalam sebelum dibenarkan ke istiadat mengangkat sumpah pada petang ini. Kai Kelantanis, rakyat petikan menteri-menteri di Malaysia harap betul harap betul-betul menjalankan tugas yang diamanahkan. Rakyat bawahan terkesan hilang pekerjaan tetap dan kuasa hidup makin membebankan. Salam kemerdekaan admin dan seluruh warga Malaysia. Terima kasih. Harap-harap saranan anda didengari oleh Perdana Menteri dan kerajaan barunya. Rosna Ismail, harap-harap tidak ada yang lompat pula. Sebab itulah kerajaan mencadangkan agar anti lompat diperkenalkan pada sidang parlimen yang akan datang bagi memastikan kestabilan kerajaan. Dan kita tidak perlu lagi ada 3 kerajaan, 3 Perdana Menteri. Cukuplah 3 Perdana Menteri. Cukuplah yang terakhir adalah Datuk Seri Ismail Sabri sebelum kerajaan melaksanakan pilihan raya umum ke-15 yang akan datang. Jack Pa, segala pemilihan BKC 19 tergendala sementara kerana drama politik negara. Kami tak nafikan perkara itu mungkin disebabkan itu juga bantuan BKC tergendala. Sepatutnya dikreditkan ke akaun pengguna ataupun ke akaun rakyat yang dijadualkan pada 16 Ogos lalu. Mana kita tahu pada 16 Ogos lalu Tan Sri Yassin dan juga Kabinet Perikatan Nasional telah meletakkan jawatan serta-merta, dan disebabkan itu bantuan BKC tidak dapat ditunaikan kerana masalah hilangnya kerajaan pada 16 Ogos yang lalu.
Dan kita harapkan pentadbiran ataupun muka-muka yang telah pun muka-muka baru dan juga muka-muka lama dalam kabinet Datuk Seri Ismail Sabri dapat benar-benar menjalankan tugas dengan baik dan mengutamakan kebajikan rakyat hendaknya. Syahrudin Ahmad, kabarnya kajian ini dalam 1 hari saja. Wallahu a'lam bissawab. Okey, kenderaan lagi kelihatan masuki Istana Negara di pintu 2 di Bukit Damansara. Tingkap, jadi kita tidak pasti siapakah yang berada dalam kenderaan itu. Namun pada waktu sejak jam 1 petang lagi, beberapa kenderaan-kenderaan seperti ini telah pun memasuki ke pekarangan Istana Negara dan Okey, sebuah lagi kenderaan Velfire warna hitam yang membawa menteri. Siapakah gerangannya? Saya kira seorang menteri baru saja tiba di pintu 2 Istana Negara selepas beberapa kenderaan yang membawa timbalan menteri bagi menghadiri majlis ataupun istiadat menganggap sumpah di hadapan Yang di-Pertuan Agong pada 2:30 petang ini. Bukan Halimah Sadiq. Ya. Kami sukar nak mengenal pasti kerana kenderaan yang menggunakan cermin gelap dan menggunakan mask kita faham mask, bila pakai mask sekarang nak cam Namun yang kita dapat lihat hanya satu indikator bahawa kenderaan tersebut merupakan kenderaan menteri kerana terdapat orang kata lambang ataupun tulisan menteri di bahagian plate kereta. Jadi secara tidak langsung kita fahamkan bahawa kenderaan terbabit merupakan kenderaan menteri di kalangan menteri-menteri yang telah pun diumumkan oleh Nazma Azman memang nak Anwar jadi PM bukan sebab aku sokong dia, tapi nak tengok Malaysia dipimpin orang lain. Asyik muka sama saja. Betul tu. Sebuah lagi kenderaan Mercedes warna hitam membawa VIP yang akan menghadiri istiadat menganggap sumpah pada petang ini. Okey, sebuah lagi kenderaan milik ahli parlimen ahli parlimen cari timbalan menteri yang akan menganggap sumpah pada petang ini. 31 menteri dan 37 timbalan menteri yang akan menganggap sumpah pada petang ini. Satu daripadanya terpaksa menunda kerana beliau dijangkiti COVID-19, iaitu Ahli Parlimen Himanis Datuk Muhammad Al-Amin. Kero yang naik motor tu menteri apa? Wah, itu bukan menteri, itu kaki tangan istana tangan istana. Douglas Vandergon Simon, ada menteri 3 kali sudah angkat sumpah sejak PRU14. Wah, tak sangka 3 kali angkat sumpah sejak PRU14. Dan sebab itulah negara perlukan akta anti lompat bagi memastikan kestabilan kerajaan yang dibentuk selepas mendapat majoriti.
Okey, kelihatan sebuah kenderaan. kenderaan dengan eskortnya. Okey, 200 Velfire berwarna hitam. Kita akan lihat. Oh, Itu dia. Sebuah lagi kenderaan VIP telah memasuki ke seorang lagi Istana Negara. Seorang lagi timbalan menteri telah pun tiba di Istana Negara bagi sumpah pada petang ini. Ismail Said. Ha? Bukan. Timbalan Menteri Dalam Negeri. Timbalan Menteri Dalam Negeri, Datuk Seri Ismail Said. Ismail Said. Itu juga. Saya faham bahawa si kenderaan tadi merupakan Datuk Seri Ismail Said. Okey, Datuk Seri Ismail Said, Timbalan Menteri Dalam Negeri telah pun tiba di Istana Negara sebentar saja tadi. Andrew Chan, lah ni kerajaan apa? Tolong bagi tahu Ustaz. Sekarang ni nama dia Kerajaan Keluarga Malaysia. Tidak ada jenama Perikatan Nasional dan sebagainya. Itulah Keluarga Malaysia. Okey, ni dia kenderaan membawa Menteri Belia dan Sukan. Ya. Sri Ahmad Faizal Azumu baru saja tiba dengan kenderaan berwarna putih, Lexus dengan ada pelekat Malaysia Prihatin. Tu dia semangat jadi Menteri KBS. Kalau anda kenal Peja, inilah Menteri Belia dan Sukan yang baru telah memasuki Istana Negara melalui pintu 2 ketika ini. Menteri Sukan Peja boleh senang nak kenal. Itu dia Menteri Belia dan Sukan Datuk Seri Ahmad Faizal Azumu baru saja tiba melalui pintu 2 Istana Negara. Dan kenderaan yang dinaikannya memang berbeza dengan kenderaan menteri-menteri lain kerana beliau menggunakan Lexus berwarna putih, Lexus sedan berwarna putih. Okey, ada lagi escort polis. Adakah itu Sebuah lagi Perdana Menteri dengan escort polis juga dilihat. Di kanan ni. okey, ini adalah Menteri Sebegini adalah Kanan akan diberikan kepada menteri-menteri kanan. Jadi terdapat 4 menteri kanan kita faham, iaitu Menteri bersama timbalan menterinya. Siapakah beliau? Menteri Perdagangan Antarabangsa dan Industri ataupun Menteri Pertahanan, Menteri Kerja Raya, Menteri Pendidikan, ya. So kebiasaannya kalau escort polis tersebut melebihi daripada 2, maka data kategori kenderaan tersebut merupakan menteri kanan. Saya kira keadaan di istana hari ini agak meriah berbanding sebelum-sebelum ini kerana hari ini akan dihadiri oleh tetamu khas yang akan mengangkat sumpah pada petang ini. Seramai 68 termasuk menteri dan timbalan menteri akan mengangkat sumpah di hadapan Yang di-Pertuan Agong, dan sebentar lagi adalah Datuk Menteri Timbalan Komunikasi dan Multimedia baru tiba di Istana Negara. Azman Man, semoga Allah mudahkan urusan kita hari ini baik yang terbaik insya-Allah. Kita doakan perjalanan ini berjalan lancar. Zahidi. Datuk Zahidi. Belakang. Mana Menteri KKMM. Timbalan Menteri Negara. Timbalan Menteri Komunikasi dan Multimedia Datuk Zahidi Zainal Abidin telah pun tiba di Istana Negara pada jam 1.38 petang tadi bagi menghadiri Istana Negara Sumpah yang akan berlangsung pada jam 2.30 petang ini di Istana Negara. Selina Harun.
Okey, ini sebagai kenderaan berwarna apa ni? Ini merupakan kenderaan menteri Bukan Rene Harun 100 eh? Al Zakidin. kenderaan bekas Perdana Menteri. Okey, bekas Perdana Menteri ke-8 Tan Sri Yassin baru tiba di Istana Negara bersama eskort polis dan pengawal peribadinya. Kenderaan lain boleh kita dapat lihat. Okey, lagi kenderaan di Kelantan memasuki Istana Negara. Bekas Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin. Iaitu okey ini WX1 SN1 menteri ya, kenderaan dengan ada plat menteri. plat menteri di hadapan. Siapakah agaknya? Terlalu gelap. Suka nak cam main gelap. Kenderaan VIP kereta angkat kereta untuk berapa ya? Ya, hari ini timbalan menteri dan timbalan menteri sahaja mengangkat sumpah seramai 68 orang saja. 31 orang menteri dan 37 adalah timbalan menteri. Tak tahu. Covid. Selamat alami Covid. Okey. Okey, lagi rombongan seterusnya. Kenderaan Toyota Velfire warna hitam diiringi kenderaan polis escort. Oh, gelap Berkemungkinan adalah Menteri Kanan Kabinet Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob yang akan mengangkat sumpah pada 2.30 petang ini. Ini kami tidak pasti kerana lambang di hadapan kereta juga agak unik ya. Okey, Menteri Kesihatan Malaysia Datuk YB KJ Khairy Jamaluddin Abu Bakar baru saja tiba di pintu 2 Istana Negara. Nombor plate Rimau Rimau 10 adalah kenderaan milik Khairy Jamaluddin, baru saja kelihatan melalui pintu 2 Istana Negara yang tidak ketinggalan untuk mengangkat sumpah pada petang ini dan diiringi beberapa kenderaan ahli parlimen yang lain yang akan mengangkat sumpah, termasuk sebuah kenderaan Velfire menggunakan plat menteri. Sekiranya individu terbabit boleh mengata menurunkan tingkatnya, insya-Allah kita dapat pasti siapakah yang berada di dalam kenderaan yang tertera yang lambang ataupun tulisan menteri ya. Setiap hadirin dan kenderaan yang melalui pintu ini perlu diimbas suhu sebelum dibenarkan masuki. Hanya jemputan sahaja dibenarkan untuk menghadiri istiadat diraja pada petang ini. Sedang memasuki ke petang Istana Negara dan kesemua kenderaan ini ya, terlebih dahulu Boleh saya hadirkan kebanyakan kenderaan yang bawa menteri dan timbalan menteri. Mereka menggunakan kenderaan jenis Toyota Velfire dalam Istana Negara yang boleh kelihatan ketika ini. Ujian COVID dalam memastikan kesemua yang hadir pada sesi angkat sumpah pada hari ini kerajaan Islam semuanya bebas daripada virus COVID. Dan saya kira kehadiran menteri dan timbalan menteri yang lebih awal ini diharapkan akan melancarkan majlis istiadat pada petang ini, dan mereka sebelum itu perlu melalui ujian saringan COVID-19
dan mereka perlu bebas daripada jangkitan COVID-19 sebelum dibenarkan untuk mengambil bahagian dalam istiadat mengangkat sumpah pada 2.30 petang ini di Istana Negara. Dia keluar ikut sini tak lah? Hmm. Tadi dia betul satu kan? Dan juga kenderaan yang membawa bekas Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin juga dipakamkan dalam perkara yang Istana Negara sebentar. Baik, antara menteri dan timbalan menteri yang kelihatan melalui pintu 2 sejak jam 1 tengah hari tadi, antaranya adalah Datuk Seri Ismail Mohamed Said yang juga timbalan Menteri 1 Kementerian Dalam Negeri. Kemudian kita ada Menteri Kesihatan Khairi Jamaluddin Abu Bakar yang menaiki kenderaan Velfire warna hitam dengan plat rimau 10, kelihatan juga telah pun selamat tiba di Istana Negara. Dan kita ada juga kenderaan Velfire berwarna rose Special Edition yang dinaiki oleh Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Datuk Seri Rina Muhammad Harun turut tiba di Istana Negara sebentar saja tadi. Dan turut kelihatan dari timbalan Menteri Kementerian Komunikasi dan Multimedia Datuk Seri Zahidi Zainul Abidin. Ini kenderaan lain, saya kira kenderaan yang bawa Menteri Kanan. Telah pun memasuki ke perkara Satu, dua, timbalan menteri, 2 kenderaan. Banyak ya kenderaan yang melalui pintu 2 ketika ini. Dan saya kira kehadiran awal ni bagi memastikan mereka melalui ujian saringan COVID-19 sebelum mereka boleh meneruskan dalam istiadat mengangkat sumpah pada petang ini. Datuk Seri Fadilah Yusof dan juga Senator Datuk Dr. Muhammad Razi Badjidin telah pun memasuki ke perkara Istana Negara. Kurang daripada semua kenderaan tersebut escort dengan orang kata keselamatan setaraf Menteri Kanan. Sebentar tadi kita dapat lihat kesemua 4 kenderaan telah pun memasuki ke perkara Istana Negara. Jadi difahamkan kesemua Menteri Kanan, iaitu Menteri Kanan Perdagangan Antarabangsa dan Industri Datuk Seri Muhammad Azmin Ali, Menteri Kanan Pertahanan Datuk Seri Samsudin Tun Hussein, Menteri Kanan Menteri Kanan Kerja Raya Datuk Seri Fadilah Yusof dan juga Menteri Kanan Pendidikan Senator Datuk Dr. Muhammad Razi Badjidin telah pun memasuki ke perkara negara dalam satu perkara negara tersebut. Dan kemudian pada pagi langsunglah sesi angkat sumpah ketika dengan timbalan Datuk Zahidi Zainul Abidin, timbalan Menteri Dalam Negeri 1 Datuk Sri Datuk Ismail Mohamed Said, dan sebuah lagi kenderaan. Nama kenderaan ini lambang Lagi kenderaan escort baru saya melalui pintu 2 Istana Negara. Saya kira akan membawa semua kenderaan terbabit iaitu lambang ini yang di Perdana Agong dan juga boleh dikatakan sebagai lambang istana. Maka kesemua ini merupakan kenderaan istana baru saja masuki Istana Negara ketika ini. pasti siapakah
Menteri dengan nombor plate QAA14X. Ya. Telah pun memasuki ke perjalanan Istana Negara. Dan sebuah lagi kenderaan siapa lah? Siapa ni? Datuk Seri Syahdan Kasim. Menteri Wilayah. Terima kasih. Seri Syahdan Kasim Okey, melambai ke arah media kenderaan bersama isterinya akan menghadiri isyarat mengagas sumpah pada petang ini. Itu dia kenderaan bel fiber warna putih yang dinaiki oleh Menteri Wilayah Persekutuan Datuk Seri Datuk Seri Syahdan Kasim. Datuk Seri Syahdan Kasim tiba di Bilik 2 Istana Negara pada jam 1.50 petang ini. Dan beginilah suasana di Istana Negara pada Lagi rombongan yang diekori dan sebuah lagi kenderaan motosikal dengan pengiring membawa betul ya. Ini dia segala ini dengan kenderaan menteri ya. setara menteri kanan berapa memasuki ke perjalanan Istana Negara. Dan kalau kita faham ya, dari Kementerian Pertahanan dan di samping itu juga antara menteri-menteri yang dapat lihat sebentar tadi adalah Menteri Kanan Datuk Seri maaf sebuah lagi kenderaan BV99 Toyota Velfire sedang menunggu mereka BV99 Velfire berwarna hitam CIE membawa menteri yang akan menghadiri isyarat mengagas sumpah pada petang ini. Siapakah beliau? Datuk Seri Azmin Ali. Menteri MITI baru saja tiba dengan eskortnya tepat pada jam 1.52 petang ini. Turut melambai ke arah petugas media. Menandakan beliau hadir pada petang ini. Menteri Kanan Perdagangan Antarabangsa dan Industri Datuk Seri Muhammad Azmin Ali bersama isterinya akan menghadiri isyarat pada petang ini. VGA 232. Siapakah beliau? Datuk Wan Ahmad Faisal Wan Ahmad Kamal, Timbalan Menteri Komunikasi dan Multimedia Datuk Zahidi Zainal Abidin, dan juga Timbalan Menteri Dalam Negeri 1 Datuk Seri Dr. Ismail Muhammad Said. Jadi itu adalah antara yang terjadi kepada sebentar dari jam 1 hingga sekarang. Mana waktu ini itu mengajukan pertanyaan yang sepanjang Menteri dan Kementerian jawatan kabinet menteri dan kepala Datuk Wan Ahmad Faisal Wan Ahmad Kamal, Datuk Zahidi Zainal Abidin, Datuk Seri Dr. Ismail Muhammad Said, Pakatan
itu ada antara yang dan juga Datuk pun Datuk Sri dan Kasih dari Tuan beliau dan juga sebetulnya kalau saya tak silap terdapat sebuah lagi pergerakan yang biasa menjadi ikon kepada Datuk Sri Ahmad Faizal Azmur dengan logo Malaysia kegerakan dia yang kita dapat lihat yang kita rasa itu merupakan kegerakan yang kita sukan Datuk Sri Ahmad Faizal Azmur adalah kegerakan yang kegerakan yang kita lihat dan antara yang kita lihat juga merupakan Timbalan Menteri kepada Negara Sdn Wan Ahmad Faizal Azmur Timbalan Menteri kepada Negara Datuk Sri Faizal dan juga Timbalan Menteri Dalam Negeri Satu Datuk Sri Dr. Muhammad Syed. Itu adalah antara yang dapat lihat dalam diri. Ada madu. Dan juga semua yang ada di kita makan dan dia yang memakan penting mungkin lima. Dan ini semua yang ada di dengan ahli parlimen dia pasti bisa kena dia terbuka dia program siapa yang dalam ada di dalam pilihan terima kasih yang sudah menonton Faizal Adam dalam Faizal ini sudah bagus saya rasa tuan yang saya apa dalam dia ada pilihan masing-masing. Tadi lah kata tempat baca kita mencari nak pakai tempoh ya? Ya. Tu tadi. Boleh. Pergi ambil. Okey. Tak ni. Sat. Padam je.
dan juga Menteri Wilayah Persekutuan Datuk Seri Syahidan Kasim bersama dengan beberapa lagi menteri lain yang kita dapat lihat adalah Menteri Wanita, Keluarga dan Masyarakat Datuk Seri Rina Harun dan juga Menteri Kesihatan Yang Berhormat Khairy Jamaluddin telah pun memasuki tempat. Jadi kita fahamkan juga Menteri Keluarga dan Masyarakat Datuk Seri Ahmad Faizal. Okey, thanks. Ya. Baik, saya kira lagi setengah jam lagi, 30 minit lagi majlis Malaysia Adat mengangkat sumpah 68 menteri dan Perdana Menteri Kabinet akan berlangsung di dalam Istana Negara di hadapan Yang di-Pertuan Agong Sultan Abdullah Yatuddin Mustafa Billah Shah. Dan saya kira ketika ini hampir keseluruhan menteri dan Perdana Menteri telah pun tiba di Istana Negara. Hanya beberapa lagi individu yang masih dinantikan kerana pintu 2 Istana Negara masih dikawal rapi oleh pihak berkuasa dan masih menunggu VVIP yang akan tiba dari semasa ke semasa. Dan lagi kenderaan di Parlimen NAAM 8 berpaya berwarna hitam memasuki pintu 2 Istana Negara ketika ini. dan sebuah lagi kenderaan. Kebanyakan kenderaan ini menggunakan cermin gelap dan sukar kita nak kenal pasti siapakah individu yang dinaiki kenderaan-kenderaan ini. Dan kebanyakan mereka menggunakan kenderaan Velfire berwarna hitam untuk masuki Istana Negara, melainkan beberapa individu yang kita kenal yang menggunakan kenderaan berbeza, yang lain termasuklah Menteri Belia dan Sukan Datuk Seri Ahmad Faizal Azmu dan juga Menteri Wilayah Persekutuan Datuk Seri Syahidan Kasim yang menggunakan Velfire berwarna putih untuk menghadiri istiadat mengangkat sumpah di Istana Negara pada 2.30 petang ini. Menteri Wilayah Persekutuan Datuk Seri Syahidan Kasim. Menteri Pertahanan ya, Datuk Seri Syabudin. Lagi pergerakan masuk Velfire putih dan merah hitam kelihatan ketika ini masuki pintu 2 Istana Negara ketika ini. Keluarga dan Masyarakat Datuk Seri Rina Harun dan merupakan sebuah lagi Mereka ini saki-baki menteri yang terakhir akan sampai di Istana Negara. Kenderaan itu namun hampir kesemua kenderaan VIP ini ada bercermin juga. Jadi pada waktu ini
hampir sebilangan besar ya menteri dan juga timbalan-timbalan menteri telah pun memasuki ke Pekatan Istana Negara bersama dengan bernama, kerana kami ada juga beberapa wartawan yang berada di dalam. Jadi kita akan dari semasa ke masa memberikan gambaran di dalam. Dan kami menjangkakan majlis istiadat mengangkut sumpah 68 menteri dan timbalan menteri akan berlangsung kurang lebih 2 jam pada jam 2.30 petang nanti, dan akan berlangsung selama 2 jam, dan kita menjangkakan pada jam 4.30 akan selesai istiadat mengangkat sumpah pada petang ini. Apapun kita nantikan sebarang perkembangan, dan jika ada perkembangan kita akan terus berkongsikan dengan anda dari semasa ke semasa. Dan kami rasa setakat ini saja secara langsung kami dari pintu 2 Istana Negara, dan kita akan kembali jika ada maklumat terkini yang boleh kami kongsikan dengan anda. Terima kasih kerana menonton Malaysia Gazette. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.